Kita berdoa. 我们同心祷告。 Inilah kerinduan kami ya Tuhan, di hadirat-Mu kami mohon Tuhan, bentuklah kami agar hidup kami boleh menjadi saluran berkat. 主啊，这个就是我们的心灵所渴慕的，在你的台前，你来塑造我们，成为流通的祝福的管子。 Agar hidup kami boleh berguna dan bermanfaat di hadapan-Mu, baik juga bagi saudara-saudara kami yang lain. 好让我们的生命在你手中成为有用的器皿，也能够成为众人的祝福，能够荣神益人。 Bersyukur ya Tuhan, pada hari yang Engkau kuduskan ini kami boleh sekali lagi berkumpul, beribadah di hadirat-Mu ya Tuhan. 我们很感恩，很感谢主，因为在今天分别为圣的日子，我们众弟兄姐妹能够一起来聚聚，一起来敬拜赞美你。 Hadirlah di tengah-tengah kami, baik kami yang berkumpul di rumah-Mu di gereja, juga demikian bagi saudara seiman yang beribadah dari tempat masing-masing. 主啊，求你降临在我们当中，无论是在我们教会里面，在圣堂里面的，或者在家中进入拜主的，每一个人都感受到主你的临近。 Bersabdalah bagi kami ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman. 主啊，请说，因为我们成为你众儿女的，已经预备心聆听你的话语。 Oleh karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 因为我们祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求。 Amin. 阿门。 Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. 各位主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah boleh masuk ke minggu pertama di bulan November 2021 ini. 我们实在要很感恩，因为我们可以进入11月的第一个主日了。 Biarlah kita semakin merasakan bahwa hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kita, itu adalah sebuah anugerah demi anugerah yang kita patut syukuri dan kita patut responi dengan penuh ucapan syukur. 我们为着我们今天还有一口生命气息，神还新让我们活在这个世上，我们要献出我们的感恩的心。 Hari ini saudara, tema yang perlu penting untuk kita renungkan bersama adalah berkumpul dan berdampak. 今天的主题对我们每个人都很重要，就是有影响力的相聚。 Saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. 我要请每一位翻开圣经，在马太福音第18章第20节。 Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. 马太福音第18章20节这样告诉我们： Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 马太福音18章20节，因为无论在哪里有2、3个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah buku berjudul The Rosetto Story. 我要用一个故事，就是这本书叫做《Rosetto Story》的故事，来开始我们今天的讲道。 Jadi buku ini berisi dengan sebuah kisah bahwa sekitar era 1960-an di Amerika Serikat, di kota kecil bernama Rosetto dari negara bagian Pennsylvania. 这个故事就讲述说，在美国的宾州有一个小镇叫做 Rosetto。 Di situ saudara dihuni, kota itu dihuni oleh para imigran dari Italia. 然后住在这个小镇的，就是从意大利移民过来的移民， Mereka membangun komunitas yang kuat di kota itu. 他们就在那边建立了一个非常强的一个群体， Karena mereka punya bahasa yang sama, mereka punya latar belakang yang sama, dan mereka punya rasa senasib sepenanggungan hidup di negara Amerika Serikat. 因为他们有共同的语言，有共同的背景，而且他们觉得说都是同甘共苦的一个生命， Jadi komunitas itu begitu erat dan hidup sekali. 所以这个团体呢，非常的亲密，非常的团结。 Kira-kira ada 1.200 penduduk di situ, seperti keluarga yang besar sekali. 他们总共有1200人，就好像个大家庭聚在一起。 Mereka saling menolong, saling berbagi informasi, saling memperhatikan.
他们彼此帮助，有什么消息就彼此分享，他们就是彼此鼓励。 Jika ada yang sakit di antara mereka, mereka bergotong royong untuk membantu. 如果有人生病了，他们就赶快的彼此帮助。 Jika ada yang tidak memiliki pekerjaan, kehilangan pekerjaan, mereka saling memperhatikan. 如果有人失业了，他们也是彼此关怀。 Jadi mereka berkumpul secara rutin, mereka berdiskusi, mereka ngobrol, dan mereka membuat pasar malam untuk menikmati hiburan bersama-sama di kota itu juga. 他们常常聚在一起谈论，甚至他们办了一个夜市，让他们晚上有游乐的地方。 Akibatnya, saudara, 结果呢， kriminalitas tidak ada di kota itu. 那边的刑事案几乎都是零了， Tidak ada kecanduan obat-obatan di kota itu. 也没有人患上毒品。 Tidak ada kasus bunuh diri di kota itu. 在那个时候，没有自杀的案子。 Dan yang menarik sekali adalah 更有趣的呢， ketika seorang dokter kepala rumah sakit kota itu menemukan bahwa selama 10 tahun di kota itu tidak ada kasus serangan jantung bagi orang berusia 55 tahun ke bawah. Satupun tidak ada. 那里的医院有一个主任医师，他发现到怎么患上心脏病人在55岁以下的零，没有一个人。 Dan mereka yang berusia 65 tahun ke atas, resiko terkena serangan jantung adalah 50% lebih rendah daripada rata-rata penduduk Amerika Serikat. 然后65岁以上，患上心脏病的那个频率呢，就是整个美国的一半的平均数。 Jadi dokter jantung di kota itu, saudara, bisa dikatakan tidak ada pekerjaannya, saudara. 结果这个心脏医师呢，他觉得说我在这个小镇几乎没有工作， Maka karena menarik dengan penemuan seperti ini, dia bekerja sama dengan seorang kepala studi riset kesehatan dari University of Oklahoma, saudara. 然后他就觉得说这个很好奇，他就跟 Oklahoma 大学一起合作做一个调查， Untuk meneliti mengapa mereka begitu sehat sekali. 就是来调查为什么这个小镇的人那么健康呢？ Apakah karena makanan mereka? 是不是他们吃的东西， Apakah karena pola hidup mereka? 或者他们的生活方式， Apakah karena tingkat ekonomi mereka? 或者他们的经济能力？ Saudara, 10 tahun kurang lebih mereka melakukan riset penelitian. 他们做了差不多10年的调查， Ternyata pola makan mereka sama saja dengan penduduk kota-kota lain sekitar mereka. 发现到他们跟其他城市的人，他们的生活饮食都是一样的。 Ternyata hidup mereka juga, sebagian mereka adalah buruh pabrik, mereka menghirup udara kotor dan lain sebagainya. Tingkat kebersihan mereka juga rata-rata sama saja, saudara. 他们也是在工厂做出工的人，他们的生活也是常常吸到这个脏的空气，他们的生活方式也是一样的。 Maka akhirnya mereka menyimpulkan bahwa kekuatan sebuah komunitaslah yang membuat tingkat harapan hidup mereka begitu tinggi dan menyebabkan mereka begitu sehat sekali. 他们后来的结论就是一个强而有力的一个团体生活，造成这个群体那么的健康。 Masing-masing penduduk di sana punya sense of belonging antara komunitas di kota itu. 因为他们在这个小城市里面的团体生活，他们彼此觉得都是彼此拥有， Sehingga mereka punya kesehatan secara mental, fisik yang begitu bagus sekali. 因此他们的体格、他们的心灵上都非常的健全。 Kemudian hasil penelitian ini akhirnya menghasilkan sebuah istilah yang dikenal oleh dunia medis hingga saat ini, yaitu the Rosetta Effect. 然后在医界上就有这个名称叫做 Rosetta Effect， Sebuah fenomena keterikatan seseorang kepada komunitas dan kaitannya dengan kesehatannya. 就是说一个人他跟团体生活的影响力会影响到他的健康。 Namun 10 tahun kemudian, saudara, 可惜的10年以后呢， pada era 1970-an, 就是在1970年过后， karena ekonomi meningkat, 因为经济上开始好转， masing-masing penduduk kota itu kemudian membangun rumahnya yang besar dan membangun pagar-pagar pembatas. 这个城市的人呢，个个都富有起来了。他们在家的篱笆周围呢，就建了高墙。 Mereka mulai membeli mobil-mobil yang bagus lalu diparkirkan di dalam rumah dan mereka membangun pagar garasi untuk menutup. 他们买了很多豪华的车子，就停在车房，所以就要有门，就要有篱笆，
把它围起来。 Mereka kemudian makin mempunyai jarak dan kemudian membatasi diri dengan komunitas mereka. 这样子的话呢，他们就开始有了隔阂，跟邻居有了距离。 Mereka semakin sibuk dengan urusan pekerjaan bisnis mereka dan semakin jarang untuk berkumpul lagi di dalam komunitas di kota Rosetta itu. 他们就开始忙碌自己的生意，开始跟周围的人保持了距离。 1971 orang pertama meninggal dunia karena serangan jantung di bawah usia 55 di kota itu terjadi. 就是第一个案子呢，在1971年的时候，55岁以下的人患上心脏病死亡。 Dan 10 tahun kemudian, saudara, 然后10年过后呢， di era tahun 80-an, 就是在80年代的时候， resiko rata-rata penduduk di kota Rosetta itu kemudian sudah sama dengan seluruh penduduk di Amerika Serikat. 这个患上心脏病的那个几率呢，跟其他的城市都一样了。 Sehingga akhirnya seorang profesor atau psikolog terkenal dari kalangan Katolik bernama Dr. Peter Klevonis, saudara. 然后一个天主教界的一个有名的一个心理学家，他叫做彼得博士，他这样说。 Dia mengatakan, how losing community kills us. Bagaimana dengan kehilangan berkomunitas itu dapat membunuh kita. 就是当我们失去了群体的关怀的时候，那就是给我们最大的杀伤力。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， hampir 2 tahun bukan pandemi melanda kita, merubah pola hidup kita. 我们碰到这个疫情，好像快2年了。 Pola hidup social distancing. 我们社会的社交距离， Kita kemudian mengalami apa yang disebut dengan kelelahan mental, saudara. 我们觉得心灵上的疲惫。 Kita terkungkung di rumah kita untuk melakukan semua aktivitas kita di rumah, bekerja, sekolah, hiburan, semua kita lakukan di rumah. 我们好像下在一个监牢里面，就是关在自己的家里，什么活动都在家里面进行。 Hidup kita kemudian semakin tersendiri, saudara. 我们就被孤立起来了。 Mari kita mulai mewaspadai hal ini, saudara. 我们来警惕自己， Sehingga jangan semakin kita terjerumus di dalam kesendirian kita, sehingga kita lupa, kita enggan pentingnya kita berkomunitas, berelasi, bersosialisasi dengan orang-orang lain. Dalam hal ini dengan saudara seiman kita. 当我们被这个环境孤立起来的时候，我们却要记住，不要忘记我们的社交，不要忘记我们要有群体的生活。 Hari ini saudara dengan tema berkumpul dan berdampak, 今天我们的主题是有影响力的聚会。 firman Tuhan memperlihatkan kepada kita pentingnya kita untuk berkomunitas, pentingnya kita untuk berkumpul, bertumbuh bersama di dalam komunitas saudara seiman. 圣经告诉我们，我们相聚在一起是何等的重要，特别是跟信徒人一起是何等的重要。 Dan kita akan melihat saudara dampaknya baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar 我们 kita. 就看到它的影响力是非常正面的，对我们也好，对其他周围的人也是一样。 Saudara, firman yang tadi kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. 马太福音18章20节，刚才我们所读的，因为无论在哪里有2、3个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。 Artinya di setiap perkumpulan di mana Tuhan Yesus mengikat dan mempersatukan perkumpulan itu, maka Allah akan hadir di tengah-tengah perkumpulan itu. 因为无论你在哪里聚会，只要有神在一起，他就会把我们联系在一起，让我们有合而为一的心。 Dan di mana ada kehadiran Allah, saudara, maka pastilah sesuatu terjadi di tempat itu. 如果有神同在的地方，就会有事情发生， Ada dampak yang luar biasa yang akan terjadi. 就是非常奇妙的影响力会发生在当中。 Mari kita melihat dampak apa saja yang akan terjadi jikalau Allah hadir dalam sebuah komunitas orang-orang beriman. 我们看，如果信徒们聚在一起的一个群体当中，神在当中的时候发生了什么呢？ Yang pertama adalah pemulihan. 第一个就是恢复。 Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa sejak semula bahwa setiap manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial.
我们知道，神创造每个人就是有一个社交生活的人。 Artinya setiap individu manusia yang diciptakan memerlukan kehadiran orang lain sebagai penolongnya, saudara. 因为神创造人的时候，就需要有别人在他的当中，成为他的帮助者。 Dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. 在创世纪2章18节这样告诉我们： Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 耶和华上帝说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。” Saudara, ayat ini seringkali kita bicarakan dalam konteks pernikahan. 多少时候我们是在看到婚姻上常常用了这个圣经节， Tetapi pada intinya, hakikatnya ayat ini berbicara bahwa manusia sebetulnya dirancang oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, saudara. 其实神创造人的用意呢，就是要人有社交生活。 Dia membutuhkan kehadiran orang lain untuk menolongnya, untuk membantunya. 每一个人都需要有别人的存在来帮助他。 Jelas di sini kita melihat bahwa kita semua dirancang untuk berelasi, untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. 我们知道神创造我们呢，就要我们人与人之间能够建立关系，能够互相沟通，能够彼此交流， Agar 与人 kita 相处。 kita boleh menikmati relasi kita dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. 如果我们要跟神建立关系，要跟彼此之间有彼此沟通的话， Dan di dalam relasi yang indah seperti itulah kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, dan seluruh kebutuhan kita sempurna terpenuhi, saudara. 如果我们有这样美好的关系，那我们看到里面就会充满平安喜乐，我们所需要的心灵上的需要也得到供应了。 Tetapi oleh karena dosa, saudara, 可是因为罪的缘故， kita kemudian terpisah. Pertama-tama kita terpisah dengan Allah. 第一，我们与神之间已经隔离了， Kita menjadi musuh Allah. 我们以神为仇， Kita tidak lagi mencari Tuhan. 我们不再寻求上帝， Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan 我 kita. 们生命当中不再依靠真神， Dan karena dosa, 就是因为罪的缘故， kita menjadi terpisah dengan manusia sesama kita. 我们跟人之间也是隔离了。 Kita nggak merasa butuh kehadiran sesama kita. 我们觉得不需要别人在我们当中， Bahkan menjadi musuh bagi sesama kita. 我们甚至与别人之间有仇恨， Dan memasang tembok-tembok pemisah jarak antara kita dengan sesama kita. 我们跟人之间，我们建立了高墙，我们有营垒把我们自己包围起来。 Itulah sebabnya saudara kita akhirnya mengenal perasaan yang dinamakan kesepian, ketersendirian, 因此呢，我们的生命中，我们就觉得很孤立， kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan, 我 saudara. 们很焦虑、很恐慌、很惧怕。 Itu semua karena dosa. 这就是罪的后果。 Akan tetapi puji syukur kepada Allah Tuhan kita. 可是我们感谢上帝的恩典， Melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, 而主耶稣在十字架上为我们舍生命， kita diperdamaikan dengan Allah. 就因为他的牺牲，让我们神与人之间的和好， Relasi kita dengan Allah dipulihkan, saudara. 我们跟神的关系已经被修复了。 Dan teladan kasih pengorbanan Kristus jugalah 就是主耶稣牺牲的爱成为我们的榜样， yang memungkinkan kita dipulihkan relasi kita dengan sesama kita. 让我们也效法这个爱跟别人之间的关系再次的修复起来。 Kita jadi kenal yang namanya kasih pengorbanan 我们知道牺牲的爱 dan kasih pengampunan. 也是赦免的爱。 Dengan dua teladan Tuhan Yesus itu, 主耶稣给我们两个榜样， memungkinkan kita kembali bisa berelasi dengan baik dengan sesama kita. 我们就能够跟我们周围的人修复、恢复我们的关系。 Maka dampak yang pertama, saudara, 所以 ketika 第一个影响力就是， Ketika kita ada di dalam perkumpulan komunitas yang Tuhan hadir di tengah-tengahnya, 当我们处在一个有神同在的一个群体生活当中 terjadi 时， pemulihan diri kita. 我们自己先被修复、恢 Di dalam 复。 komunitas saudara seiman, 因为在一个信主的群体当中， kita berelasi dengan Allah sekaligus kita berelasi dengan saudara seiman 因为我们 kita. 跟神之间修复了这个关系，跟人之间也是修复了这个关系 Di。situ kita kemudian merasakan kembali kepenuhan sukacita di dalam Tuhan.
因此我们里面就充充满满的有主的平安与喜乐， Kita tidak merasakan kesendirian, kesepian lagi. 不再觉得孤立，不再觉得孤单。 Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 圣经在传道书4章9节、10节这样告诉我们： Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, atau celakalah ya saudara ya, tetapi celakalah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. 我们在传道书4章9节10节，若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。两个人总比一个人好，因为二人劳碌所同得美好的果效。 Saudara, Tuhan senang melihat anak-anaknya berkumpul bersatu, bersekutu di dalam komunitas. 神如果看到他的众儿女能够合一在一个群体当中，神是蛮喜乐的， Karena di dalamnya kita mendapatkan pemulihan. 因为他看到我们里面已经被修复好了。 Karena disitulah tujuan Tuhan menciptakan kita untuk kita berelasi, berinteraksi satu dengan yang 因 lainnya. 为神创造人类的原本计划，就是要人与人之间有相处的一个机会。 Dan Tuhan memberkati perkumpulan ini, saudara. 神必定祝福这个群体的生活。 Seperti firman yang tadi sudah kita baca di dalam responsoria kita berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 像我们刚才在起因经文当中已经读了，看来弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。 Di ayat yang ketiga di Mazmur 133 itu ditutup dengan kalimat yang begitu indah sekali, dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 因为在哪里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。 Melalui komunitas kita dipulihkan. 就是在一个群体生活当中呢，我们已经被神恢复了。 Kita berelasi dengan Tuhan, kita berelasi dengan sesama kita. 我们跟人之间的关系被修复，跟神的关系也被修复了。 Yang kedua, saudara, 第二点呢， dampak dari kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan perkumpulan para murid Kristus. 当主的门徒聚在一起，主在他们当中的时候，产生了什么影响力呢？ Dampaknya adalah perubahan hidup kita. 所产生的影响力就是生命的改变。 Saudara, komunitas yang intens untuk bertemu secara rutin, saudara, maka akan menjadi sarana pertumbuhan iman yang terbaik. 如果我们刻意的、故意的、愿意聚在一起，愿意有群体生活的时候，会建立很好的关系。 Karena di dalamnya kita berinteraksi, di dalamnya kita membaca firman bersama-sama, kita berdoa, memperhatikan satu dengan yang lain bersama-sama. 因为在当中呢，我们就会有彼此交流，一起读圣经，一起祷告，一起关怀。 Kalau itu kita lakukan secara rutin, saudara, maka percayalah akan terjadi perubahan hidup, pertumbuhan iman kita. 我们如果故意的，就是很定时间的这样有聚会的话呢，我们就会看到这个一步又一步的产生的改变。 Memang betul, saudara, tidak semua perkumpulan rohani, perkumpulan murid Kristus itu jalannya mulus, lancar, semua hubungannya baik. 不可否认的，所有的基督教就是信主的群体当中，甚至门徒当中，不是每一次都是一帆风顺的。 Di antara ke-12 murid Tuhan Yesus saja beberapa kali mereka bertengkar dalam perkumpulan mereka. 我们看到主耶稣的门徒当中，12个人当中也是常常起了争吵。 Maka tetapi kita melihat perkumpulan ini sebagai sarana kita untuk saling mempertajam, untuk saling merubah ke arah yang baik satu dengan yang lain. 所以我们相处在一起的时候呢，我们就是说彼此磨练，让我们自己更光亮。 Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. 在圣经的箴言书27章17节这样告诉我们：铁磨铁，磨出刃来；朋友相干也是如此。 Asal kita punya kerendahan hati, saudara, dan kita bersedia untuk terus dibentuk, diasah, dibentuk, saudara. 只要我们谦卑的得到朋友给我们的磨练，
给我们的塑造。 Maka percayalah komunitas itu menjadi sarana terbaik bagi kita untuk kita mengalami perubahan hidup. 我们需要相信，我们处在这个群体当中，我们的生命必定改变的，成为更好。 Seorang teman saya perokok berat, saudara. 我有一个朋友，他是一个抽烟抽得很严重的。 Kalau ketemu dengan beberapa teman, dia selalu nggak tahan. Dalam pembicaraan, ngobrol-ngobrol, makan bersama, dia harus merokok. 然后我们如果跟朋友相聚在一起，我们一起聚餐的时候，他不能够坐久，他一下子就要离开去抽烟了。 Padahal dia tahu dia mau berhenti dan dia tidak kuasa untuk berhenti dalam kebiasaan dia merokok. 虽然他知道应该要戒烟了，可是他控制不了自己。 Dia tahu juga saudara itu nggak sehat buat paru-paru dia. 他知道抽烟对他的健康、对他的肺是不好的。 Mau berusaha, tidak bisa. 他自己百般的努力还是失败。 Suatu kali dia pergi kerja di luar negeri. 有一次他到国外工作， Ajaibnya dia tinggal di sebuah apartemen yang katanya saudara, dia tidak pernah melihat satu orang pun merokok yang penduduk di apartemen itu. Satu orang pun tidak pernah ada yang merokok di situ. 他住在一个公寓呢，他发现到这个公寓当中没有一个人是抽烟的。 Dan di sana dia bergaul dengan teman-teman yang satu pun tidak ada yang merokok. 然后他的朋友当中呢，没有一个抽烟的。 Awalnya di dalam interaksi dia dengan teman-teman barunya di sana, lagi bicara, lagi apa, dia permisi, dia merokok 1-2 kali. 开始的时候跟他们相聚在一起，他就是一下子就要跟他们说我要离开一下，他就在那边抽烟了。 Tapi lama-lama dia nggak enak sendiri, saudara. 后来他觉得很不自在， Karena di sana satu pun tidak ada yang merokok. 因为他们的环境当中没有一个抽烟的。 Dan akhirnya dia bisa berhenti merokok di sana, saudara. 结果他是在国外戒烟了。 Komunitas adalah salah satu sarana pembentukan diri kita yang terbaik, saudara. 这个团体生活或者群体生活呢，就是塑造我们最好的一个环境。 Selain itu, saudara, 除了这个以外呢， di dalam pergumulan masalah hidup yang kita alami, 在我们生活上的挣扎当中， seringkali kita tidak tahu bagaimana cara kita mengatasinya. 我们多少时候已经不知道如何克服我们的问题。 Kita butuh nasihat, kita butuh pengalaman orang-orang yang telah mengalami apa yang sedang kita alami. 我们需要听别人的劝勉，我们也要听听别人所经历过的一个经验。 Nah, di dalam komunitaslah kita bisa saling membantu. 就是在群体的时候，我们就从别人的经验能够得到帮助。 Siapa tahu ada yang sudah pernah mengalami apa yang kita sedang gumulkan. 假如他已经经历过像我们所经历的问题， Atau di dalam teman-teman komunitas kita mereka tahu orang lain yang pernah mengalami dan pernah menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi juga. 或者我们群体当中有人知道某些人曾经经历过像我们一样的问题，他们是如何突破的。 Yang pada intinya, saudara, 总之来说， di dalam komunitas kita tidak pernah menjalani hidup kita seorang diri. 在群体的生活当中，我们不再孤立，不再独自行走。 Di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. 在箴言书的13章20节告诉我们，与智慧人同行的必得智慧，与和愚昧人作伴的必受亏损。 Di dalam komunitas, 就是在群体的生活当 bukan 中， hanya menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, 不单单你面对的问题得到了解决， tetapi juga menyelesaikan, membentuk kita, menyelesaikan masalah-masalah yang di dalam diri kita yang sedang kita hadapi. 可是已经把我们里面内在的问题也是一样的清理掉了。 Karakter-karakter kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita perlu orang-orang sekitar kita yang secara intens untuk mengawasi kita, saudara. 我们的品格，我们的恶劣的习惯，要有人很刻意的盯着我们，让我们去改变。 Saudara, seringkali sulit bagi kita untuk berjuang, untuk merubah karakter kita, karena kita lakukan itu seorang diri. 多少时候我们要去努力改变自己，我们没有办法，因为我们独自行。 Demikian juga ketika kita berjuang mengatasi dosa-dosa yang sering kali kita jatuh dan jatuh, saudara. Kenapa kita selalu gagal? Oleh karena kita menghadapi itu seorang diri.
多少时候我们知道我们犯了罪，我们要挣脱出来，我们没有办法挣脱，因为我们是自己靠自己的能力，我们无法。 Saudara, Rasul Paulus dalam suratnya di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan kedua. 保罗在他的书信当中，就是在加拉太书6章1节到2节这样说。 Dikatakan saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 加拉太书6章1节这样说：弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。 Demikian juga ketika kita mau memulai kebiasaan yang baru, saudara, kita mau berkomitmen, berdoa setiap hari rutin, membaca firman rutin, itu sulit sekali kita lakukan kalau kita lakukan seorang diri. 如果我们要开始一个好的习惯，要开始有读经祷告的话，你自己去做的话，就很难成功。 Termasuk untuk rajin berolahraga, untuk memperhatikan kesehatan kita, pola makan kita, itu sulit, saudara, kalau kita lakukan seorang diri. 甚至你要操练自己有一个运动的习惯，或者改变你的饮食方式。你如果自己去努力的话，你很难成功的。 Kita butuh orang-orang sekitar kita yang secara intens saling mengawasi, memperhatikan satu dengan yang 我们 lain. 需要周围的人很刻意的监督我们，帮助我们。 Itu sebabnya John Wesley berkata, kekudusan itu tidak pernah individual. 所以，约翰卫斯理他告诉我们，成圣的路上不是独自行的， Kekudusan itu harus terjadi secara sosial. 成圣的路上是群体一起成长的。 Itulah sebabnya di dalam metodis kita kenal istilah social holiness. 所以我们在卫理的那个信仰当中，我们知道有这个社会的圣洁。 Itulah sebabnya dalam gerakan metodis yang mula-mula, kita kenal kelompok-kelompok yang begitu banyak sekali. 所以初期，在这个卫理的运动当中，就是有一群小撮人， Karena untuk berubah dan bertumbuh tidak bisa dilakukan seorang diri. 他们就是因为没有办法靠自己来改变，他们靠群体来改变。 Itulah kekuatan komunitas yang kedua, saudara, 这就是群体给我们的影响力， yang berdampak pada perubahan hidup kita. 就是影响了我们的生命有了改变。 Saudara, yang terakhir, 最后一点， apakah yang menjadi dampak kehadiran Allah di tengah-tengah komunitas? 如果神在我们这个群体当中的时候呢，有什么影响力呢？ Di dalam, yang ketiga adalah menjadi dewasa. 我们就会长大成人。 Saudara, kalau kita intens bertemu, berinteraksi secara rutin, 若我们固定的定时跟我们的群体相聚的话， pemulihan terjadi. 我们的生命得到了恢复， Perubahan hidup, perubahan karakter terjadi. 我们的生命、我们的品格也改变了。 Maka akibat selanjutnya adalah kita kemudian pelan-pelan menjadi dewasa. 渐渐的，我们就在属灵上已经长大成人、成熟起来了。 Ciri-ciri orang dewasa adalah 我们看到一个成人，他的记号是什么呢？ kita bisa merasa belong, bersatu dengan kelompok. 我们觉得有归属感， Dan kita menjaga keutuhan kesatuan kelompok. 我们就一直持守这个合一的群体。 Kita menghargai setiap perbedaan yang ada. 我们群体当中有不同的意见，我们很珍惜每个人不同的看法， Dan menikmati kebersamaan di dalam kelompok. 我们也享受这个多花样的群体。 Sebaliknya orang yang tidak dewasa rohani, saudara, adalah
可是呢，如果一个在属灵上不成熟的人怎么办呢？ Orang yang tidak pernah cocok dengan siapa saja. 他跟什么人都处不来 Orang yang 的， tidak bisa bersatu masuk dalam kelompok apapun. 他跟什么群体都合不来， Orang yang masih dikuasai oleh egoisme dan kepentingan diri 因 sendiri. 为他自己很自私，都觉得自己为中心。 Orang yang hanya bisa mengatakan saya memang begini orangnya, saya tidak bisa berubah lagi. Salahkan Tuhan yang menciptakan saya seperti ini. 他的特征就是说，我本来就是这样，是上帝创造我成为这个样子，错在上帝，不是错在我。 Hanya orang dewasa rohani yang mau untuk dibentuk oleh Tuhan. 只有一个长大成人，他愿意受神的塑造， Dia bisa bersatu di dalam komunitas. 他跟群体当中能够合得来， Dan dia juga dapat melakukan tindakan kasih. 他也能够行出爱的行动。 Saudara Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 berkata, 使徒保罗在哥林多前书的13章11节这样告诉我们： dia bilang, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. 哥林多前书13章11节这样说：我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子。既成了人，就把孩子的事丢弃了。 Saudara paham kan sifat kanak-kanak? 你已经了解了吗？说那个孩子的那个个性是怎样的？ Yang maunya rebutan barang. 他们就是说彼此之间有什么东西要用抢的， Mereka tidak mau mengalah. 然后不要让。 Mereka hanya mau kesenangan mereka yang terpenuhi. 他们喜欢的，他们一定要得到。 Mereka kemudian merengek-rengek. 然后他们得不到的时候，他们就是在那边发泄， Mereka kemudian menangis dan berteriak kalau tidak dapat apa yang 他们 diinginkan. 故意的嚎啕大哭，让影响别人的注意力。 Kalau kita perhatikan konteks 1 Korintus 13, 如果我 saudara, 们看到哥林多前书的13章， Paulus sedang berbicara tentang kasih loh saudara. 保罗在那个时候是强调爱。 Paulus mengatakan, sekalipun aku punya talenta yang luar biasa, tetapi kalau tidak punya kasih, itu sama seperti gong yang berkumandang. 保罗是说，他如果有万能的那个恩赐，可是没有爱的话呢，就像鸣的锣响的把。 Lalu setelah itu Paulus mengatakan definisi kasih, kasih itu sabar, 所以爱的定义是什么呢？他接下来就讲，爱是恒久忍耐， murah hati, 爱又有恩慈。 dan seterusnya. 接下来就是还有其他的。 Setelah bicara itu semua, dia masuk ke dalam ayat seperti ini. 他讲完爱的定义以后呢，他的结论就跑到这个11节来了， Tentang anak-anak dan dewasa. 就是成人跟小孩子的对比。 Paulus ingin berbicara kepada jemaat di Korintus. Hai jemaat Korintus, bertumbuhlah dewasa. 他就是要告诉哥林多教会的人，你们要起来，要成为成人、成熟的成人。 Kalau kita lihat konteks surat Korintus lebih luas, saudara, apa yang dihadapi jemaat Korintus itu perpecahan, saudara. 如果我们看到整个哥林多的教会的情况呢，他们那时候是在搞分裂的时候。 Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. 我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的，他们就在分门别类。 Paulus menegur dengan keras. 所以保罗在那边责备他们， Dewasalah, jangan seperti kanak-kanak, tinggalkan sifat kanak-kanak. 你们要长大成人，不要再像小孩子，你们要丢弃小孩子的习惯。 Karena kanak-kanak satu, dia tidak bisa bersatu. 因为小孩子呢，他不会搞合而为一。 Yang kedua, dia tidak mampu untuk mengasihi. 小孩子他不会用这样的爱去爱别人。 Kapankah seseorang dikatakan dewasa secara fisik? 我们什么时候觉得说这个人在体格上已经是成熟的？ Kapankah dikatakan dia sudah mulai matang hidupnya, dewasa? 他什么时候已经成为成人？ Ketika dia bisa mulai melihat orang lain dan mulai mengasihi orang lain. 他可以看到别人的时候，他会爱别人。
Kalau anak-anak masih suka dengan mainan dia, dengan barang, mengasihi barang atau apa yang dia miliki, tetapi orang dewasa sudah bisa mulai mengasihi, bahkan mencintai seseorang. 小孩子呢，他爱的是什么呢？爱的是东西，他的玩具，他所拥有的东西。可是成人呢，他就是会爱别人，甚至爱上一个对象。 Saudara, di dalam komunitas, 所以呢，在群体当中， biarlah kita bertumbuh menjadi dewasa. 我们一起成长，成为成熟的人， Kita mulai bisa melihat kepentingan orang lain 我们就可以开始注意别人的需要。 lebih penting daripada kepentingan diri kita 我们觉 sendiri. 得他比我们重要， Kita mulai bisa mengasihi 我们会开始发出爱心， dengan tindakan-tindakan yang nyata, kasih. 一个很实际的爱的行动。 Saudara, puji Tuhan, gereja kita saat ini kurang lebih punya 33 kelompok live, kelompok kecil gereja kita. 我们很感恩，我们教会里面的小组，我们的生命小组已经建立到33个生命小组。 Pada waktu menghadapi gelombang Delta pada Juli, Agustus yang lalu, 我们在7月、8月份疫情非常严重的时候， total lebih dari 200 jemaat kita dan keluarga itu terpapar virus corona. 我们教会关怀了差不多200个会友和会友的家人。 Situasi saat itu sungguh-sungguh sangat menakutkan, saudara. 那时候的情况，每个人都非常惊恐。 Kami dari gereja juga sungguh-sungguh bagaimana seluruh hamba-hamba Tuhan, majelis, para aktivis bersatu untuk memperhatikan jemaat-jemaat kita. 我们成为领导的，无论是传道牧师、志士同工们，我们合一同心的、卖力的去做关怀的工作。 Tapi yang kita melihat adalah sesuatu yang baik di dalam kelompok-kelompok live yang ada, saudara. 我们发现到生命小组的好处， Mereka yang di dalam kelompok yang terpapar, mereka bisa saling memperhatikan. 因为他们是组员的话呢，当他们患上这个疫情、新冠病毒的时候呢，彼此之间就非常的关怀。 Ada yang berkomitmen mengirim makanan setiap hari. 很多就是组员当中送给他们3餐的食物， Ada yang mau mentelepon, mendoakan setiap hari. 甚至有的每一天为他打个电话祷告。 Bahkan mereka juga bukan hanya memperhatikan anggota di kelompoknya, mereka juga bisa memperhatikan jemaat-jemaat lain yang sedang terpapar, mereka juga bisa membantu mengasihi. 他们不单单关怀自己的组员，他们知道别的会友碰到问题，他们也是一起行动去做关怀其他的会友。 Dan mereka menikmati hubungan relasi, interaksi, komunitas yang seperti itu, saudara. 他们在关怀的时候，他们非常享受这样的交流，非常享受这样的互相关怀。 Mereka bersuka cita bisa memperhatikan orang lain. 他们能够关怀别人，他们的心中满意的喜乐。 Saudara, inilah dampak yang luar biasa, kekuatan dari sebuah komunitas. 这就是一个群体当中有一个很强的影响力， Di mana setiap anggotanya mendapatkan pemulihan dari Tuhan. 因为在里面的组员呢，他在神的光照下得到了恢复， Setiap anggotanya mengalami perubahan hidup. 然后组员当中彼此之间看到生命有了改变， Dan setiap anggotanya semakin dewasa di dalam iman dan rohani. 看到组员的品格各方面渐渐的成长，成为成熟的基督徒。 Itulah sebabnya, saudara. 所以呢， Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung di dalam komunitas yang disediakan oleh gereja kita. 我鼓励、我推动每一位来参加我们教会所设立的一个生命小组。 Dan bagi saudara yang sudah tergabung di dalam live, 你已经在生命小组的吗？ teruslah menikmati pemulihan, perubahan hidup dan kedewasaan di dalam kelompok. 我祝福你继续享受自己生命的恢复、生命的改变，而且在成长当中渐渐的成熟。 Hari-hari depan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. 因为我们每个人都没有办法预料这个新冠病毒的疫情要到什么时候才结束。 Marilah saudara jangan menghadapi ini seorang diri. 我鼓励每一位，我们不要独自行去面对这个疫情， Mari kita bertumbuh bersama di dalam komunitas 我们一起在一个群体当中成长。 dan mengalami dampak yang luar biasa melaluinya. 我们在群体当中，我们感受到群体的影响力。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya
愿上帝赐福他的话语。 Amin. Kita 阿 berdoa. 门。我们一起祷告。 Bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami. 主啊，我们感谢你，因为你的话语再一次激励我们。 Betapa pentingnya kami boleh berkumpul bersama saudara seiman, bertumbuh bersama, dan kami boleh menjadi dewasa. 我们感谢主，因为我们知道相聚在一起的时候，我们自己也得到了恢复，我们的生命也得到了改变，而且我们也能够渐渐成长成熟。 Biarlah di dalam segala tantangan hidup yang kami alami di masa pandemi ini ya Tuhan, 好，让我们在这个新冠病毒的疫情当中，我们面对的任何的挑战、挣扎， kami boleh kemudian bertumbuh di dalam komunitas-komunitas yang ada, yang disediakan, diwadahkan oleh gereja-Mu. 我们都能够带到群体，就是教会的生命小组里面，一起来面对，一起来突破，一起来成长。 Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami, Roh-Mu yang kudus menolong kami melakukannya. 主啊，求你烙印，把你的话语烙印在我们的心中，圣灵帮助我们运行。 Oleh karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告、感恩、感谢，是奉靠主耶稣基督的名祈求。 Amin. 阿门。 Amin. Tuhan memberkati kita. 愿上帝赐福每一位。